Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Apa khabar semua? Diharapkan anda dan keluarga berada dalam keadaan sihat walafiat. Terus setia kekal berada di rumah dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ni. Okey, so hari ni dah lebih kurang seminggu kita duduk di rumah menyantuni perintah kawalan pergerakan daripada 18 hari bulan Mac hari tu. Jadi untuk kesekian kalinya saya ingin menyeru dan mengingatkan anda semua bahawa tempoh perintah kawalan pergerakan ni masih lagi diteruskan sehingga 31 Mac 2020 nanti, dan saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan bersabar, banyakkan bermuhasabah diri, duduk di rumah tu diam-diam. Janganlah kita keluar daripada rumah tanpa sebab dan alasan yang kukuh, dan kita buatlah aktiviti yang bermanfaat di sepanjang tempoh PKP ni, supaya kita sentiasa akur dan sentiasa berwaspada dengan keadaan sekarang ni, supaya kita tidaklah menjadi warga negara yang melanggar ataupun tidak patuh kepada undang-undang lah. Okey, jadi untuk hari ni hari yang ke berapa? Hari yang kelima. Hari yang kelima kita bersama dalam kelas online bersama saya, Aizat Ismail, di page Facebook Hartanah dan Anda, untuk membincangkan topik-topik yang saya kupas dalam buku Tips Mudah Jual Beli Hartanah. Okey. Alright. So kepada siapa-siapa yang dah join tu, mohon tampilkan diri anda. Sekurang-kurangnya anda bagilah salam, anda kenalkan diri, dan kalau boleh ramai-ramai sharekan video yang saya buat ni. Kongsikan kepada rakan-rakan anda yang lain supaya ramai lagi yang boleh join siaran live kelas online kita pada pagi ni, dan insyaAllah sama-sama kita belajar, sama-sama kita mendapat manfaat daripada perkongsian saya, insyaAllah. Okey, Cik Zul dah masuk. Terima kasih Cik Zul, setiap hari Cik Zul setia dengan saya. Waalaikumsalam Cik Zul. Okay, tolong kongsikan Cik Zul kongsikan kepada rakan-rakan Cik Zul supaya lebih ramai lagi sahabat-sahabat kita boleh join lah rancangan live kita pada pagi ni. Dan kita akan bincangkan tentang topik untuk hari ni, apa dia? Fahami tugas-tugas ejen hartanah dalam urusan jual beli hartanah. Okay, topik ni memang topik yang menarik untuk kita kupas, especially kepada bakal-bakal penjual yang ingin menggunakan perkhidmatan ejen hartanah di luar sana lah. Okey. Jadi kita sementara nak tunggu kawan-kawan yang lain masuk tu, jomlah kita sembang-sembang kosong okey, so saya dah war-warkan sepanjang tempoh perintah kawalan pergerakan ni, selama 14 hari ni insya-Allah saya akan ke udara secara live setiap hari pada jam 10 pagi. Okay, pada jam 10 pagi. Kadang-kadang saya terlewat sikit, 10 minit ke 10 suku ke, minta maaf lah banyak-banyak. Tapi insyaAllah saya cuba untuk menepati masa. Pada jam 10 pagi setiap hari saya akan menemui tuan-tuan dan puan-puan semua dalam rancangan kelas online bersama saya, untuk membincangkan topik-topik yang saya dah pun kupas di dalam buku e-book saya, Tips Mudah Jual Beli Hartanah. Okay. Jadi Cik Zul, macam mana Cik Zul tadi ni? Pagi ni macam mana? Sihat ke? Yang lain-lain siapa yang dah join tu bolehlah kenalkan diri. Sekurang-kurangnya saya tahulah yang anda dah join. Dan saya mengharapkan ramai lagi rakan-rakan kita boleh turut serta dalam kelas online ni untuk kita sama-sama belajar.
Dan kalau ada apa-apa pertanyaan, apa-apa kemusykilan yang tuan-tuan perempuan ingin kongsikan kepada saya, silakan silakan masukkan pertanyaan anda, komen-komen anda di ruangan komen, dan insyaAllah satu persatu saya akan cuba menjawabnya dengan baiklah. Okay, alright, so kita tengok dalam e-book saya di muka surat 13. Okay, bagaimana RAN boleh bantu anda sebagai penjual? Okay, so semua bersedia dengan buku masing-masing. Kita mulakan kelas online kita pada pagi ini untuk mengupas bagaimana RAN boleh bantu anda sebagai penjual. Okay, jadi saya percaya ramai di luar sana yang masih tertanya-tanya sebenarnya RAN ni apa fungsi dia, kan? Real estate negotiator ni ataupun perunding hartanah ataupun ejen hartanah ni apa sebenarnya fungsi dia? Okey, jadi untuk pagi ni kita akan kupas bagaimana seorang ejen hartanah ataupun perunding hartanah tu boleh membantu tuan-tuan perempuan semua sebagai seorang penjual. Okey. So langkah yang pertama langkah yang pertama adalah, okey, kalau sebelum ni saya pernah cerita jika anda berhasrat untuk menjual hartanah anda, okey, anda tidak diwajibkan anda tidak diwajibkan sebenarnya untuk melantik ejen hartanah. Maksud dia situ maknanya anda boleh mengiklankan sendiri ataupun cuba menjualkan sendiri hartanah yang anda ada dan mencari bakal-bakal pembeli sendiri. Okey, itu tidak ada masalah, tidak dihalang ataupun tidak dilimitkan di bawah skop undang-undang. Okey, so maknanya sesiapa pun yang ingin menjualkan hartanah mereka sendiri, by all means boleh, tak ada masalah. Okey, so itu dah menjawab persoalan dan kemusykilan tuan-tuan perempuan semua. Sebab ada yang tanya dengan saya bila nak jual rumah ni, adakah kita diwajibkan untuk melantik seorang ejen hartanah? So jawapan kepada persoalan tadi tu sebenarnya tidak wajib. Anda boleh jual, anda boleh iklankan sendiri tanpa menggunakan khidmat perunding hartanah. Okey, itu untuk persoalan yang pertama tadi tu. Okey, jadi saya harap semua faham. Cuma dalam hal-hal yang sedemikian, kalau tuan-tuan perempuan berhasrat untuk menjual sendiri hartanah tuan-tuan perempuan, anda perlu faham bahawa proses untuk menjual, proses untuk mencari bakal pembeli bukanlah proses yang mudah, bukanlah proses yang simple seperti mana yang tuan-tuan perempuan semua mungkin rasakan. Sebab apa? Bila kita nak jual sendiri rumah kita, banyak perkara yang sebenarnya kita perlu perhalusi dan fahami. Okey, antaranya ialah bagaimana untuk kita menentukan harga pasaran rumah kita sendiri. Macam mana kita nak tetapkan harga jualannya. Okey, jika anda tidak biasa menjual rumah, mungkin anda akan tertanya-tanya ataupun berada dalam keadaan dalam dilema untuk meletakkan harga yang sesuai untuk hartanah yang anda ingin jualkan. Jadi untuk itu sebenarnya khidmat seorang perunding hartanah ataupun ejen hartanah tu adalah perlu. Sebab ejen hartanah ni telah pun dilatih, telah pun ada pengalaman untuk menentukan nilai pasaran hartanah tuan-tuan perempuan semua, supaya nilai pasaran tu boleh menjamin bakal-bakal pembeli rumah yang ingin membeli rumah tuan-tuan perempuan lebih berminat dan lebih tertarik untuk meneruskan dengan pembelian rumah yang tuan-tuan perempuan ingin jualkan. Jadi salah satu daripada khidmat yang ditawarkan oleh seorang perunding hartanah adalah untuk menentukan berapakah nilai pasaran yang sesuai untuk tuan-tuan perempuan letakkan sebagai harga jual rumah yang ingin dijual tadi. Okey, itu salah satu perkara kenapa tuan-tuan perempuan lebih baik dan disyorkan untuk menggunakan khidmat seorang perunding hartanah ataupun ejen hartanah. Okey, right. So sementara tu kita tengok dulu siapa yang dah join. Okey, Taufik dah join Terima kasih Taufik. Cantik baju coach. Terima kasih. Ni baju dah lama ni zaman-zaman JDT masa mula-mula baru nak up lah. Okey, nampak ni. Johor Darul Takzim kan. JDT. Okey, saya ni orang Johor.
Okey, siapa-siapa yang belum kenal saya dilahirkan di Johor Bahru. Berasal memang daripada Johor, memang anak jati Johor, bangsa Johor lah. Okey, sebab tu bangsa Johor kena pakai baju JDT kan. Okey, so hari ni sebenarnya tengok-tengok dalam almari tadi, baju ni ada, kita pakai sarung je lah apa yang ada. Okey, Amirul Aizat pun dah join. Terima kasih Amirul kerana join kita pada pagi ni. Okey, Aida Kamila pun dah join. Terima kasih Aida. Okey, Waalaikumsalam Amirul. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih join Okey, tolong sharekan video ni kepada rakan-rakan yang lain supaya ramai lagi yang boleh join kita dan ramai lagi yang kita boleh kongsikan ilmu lah. Alright. Okey, so untuk menentukan berapa nilai pasaran hartanah tuan-tuan perempuan semua, okey, biasanya perunding hartanah akan menggunakan khidmat jurunilai yang bertauliah ataupun valuer yang bertauliah lah. Okey, barang diingat setiap ejen hartanah biasanya di dalam agensi mereka dah ada jurunilai ataupun valuer yang bertauliah. Mereka nak tentukan nilai pasaran rumah-rumah tuan-tuan perempuan semua. Okey, mereka boleh mendapatkan khidmat jurunilai yang bertauliah untuk meletakkan ataupun untuk membantu mereka mengenal pasti berapakah nilai pasaran hartanah yang paling sesuai untuk rumah tuan-tuan perempuan semua. Sebab tu saya syorkan sebaik-baiknya tuan-tuan perempuan lantiklah seorang perunding hartanah supaya perunding hartanah ni boleh mengenal pasti berapakah nilai pasaran rumah tuan-tuan perempuan yang ingin dijualkan tadi. Okey, so dia akan mencadangkan harga yang terbaik lah, harga yang terbaik untuk ditawarkan kepada bakal-bakal pembeli. Okey, kalau kita silap letak harga pasaran, bila kita iklankan rumah kita sendiri, kita tak gunakan khidmat perunding hartanah dan kita cuba jualkan sendiri menggunakan nilaian yang kita tentukan sendiri. Okey, dikhawatiri sekiranya kita meletakkan harga yang terlalu tinggi, sukar untuk kita menarik perhatian ataupun mendapatkan prospek beli hartanah tersebutlah. Itu sebenarnya kenapa saya syorkan tuan-tuan perempuan semua menggunakan khidmat ejen hartanah. Okey, itu langkah yang pertama. Okey, langkah yang pertama, okey, ejen hartanah akan membantu untuk mendapatkan nilai pasaran yang terbaik lah, dan mencadangkan kepada tuan-tuan perempuan sebagai penjual untuk meletakkan harga yang mengikut nilai pasaran hartanah tersebut. Sekurang-kurangnya bila letakkan nilai pasaran yang betul, ia boleh menarik perhatian prospek ataupun bakal pembeli untuk berurusan dengan tuan-tuan perempuan semua sebagai penjual. Okey, itu antara sebabnya. Okey, makin hari makin kacak Allahuakbar. Kacak macam mana tu makin hari makin gemuk saya rasa ni asyik makan tidur je kat rumah ni Amirul. So yang kacak tu bukan saya sebenarnya. Saya ni kacak tak ada, manis tu adalah sikit-sikit. Okey. So terima kasih lah siapa-siapa yang dah join tu. Amirul, tolong sharekan sharekan bagi ramai lagi yang join. Okey. Alright. Langkah yang kedua, ejen akan membantu penjual untuk mengiklankan hartanah tersebut kepada prospek yang berminat. Okey. So macam mana cara pengiklanan yang selalunya ejen hartanah buat? Macam mana cara pengiklanan yang selalunya ejen hartanah buat? Okey. Biasanya ejen hartanah ni, macam yang saya beritahu semalam, kebanyakan ejen hartanah dia dah ada dia punya farming area. Farming area ni maksud dia tempat-tempat yang mana dia mengkhususkan dia punya lokasi lah. Contoh katalah macam semalam Dr. Naimah. Hari ni Dr. Naimah tak masuk pula. Saya harap kejap lagi Dr. Naimah boleh join lah. Kalau dah join Doktor, bagi salam sikit, bagi saya tengok dah masuk ke belum. Okey, semalam Dr. Naimah dah sharekan kawasan farming area dia di Semenyih, di Bangi, di Kajang, boleh katakan di orang kata southern part of Klang Valley lah. Itu farming area Dr. Naimah. Okay, jadi saya percaya setiap ejen yang mempunyai farming area dia yang tersendiri, dia dah dapatkan ataupun dia dah filter dulu prospek-prospek buyer yang berminat untuk membeli hartanah di kawasan tersebut, di kawasan yang mana dijadikan sebagai farming area dia. Jadi dalam database ejen ni sebenarnya dia dah ada bakal-bakal pembeli yang berminat. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, biasanya ejen hartanah ni dia akan gunakan dua teknik. Dua teknik untuk pengiklanan, iaitu teknik secara online, online marketing, dan yang kedua secara offline marketing.
Okey, apa yang saya maksudkan sebagai online marketing? Okey, online marketing ni biasanya dia akan gunakan social media, social media untuk mengiklankan hartanah tuan-tuan perempuan semua. Okey, jadi sebagai penjual sebenarnya tuan-tuan perempuan kata apa, bila dah lantik seorang ejen hartanah tu akan menggunakan platform social media mereka untuk mengiklankan hartanah tuan-tuan perempuan semualah. Okey, so maknanya kalau katalah dia ada Facebook account, dia akan iklankan di dalam Facebook. Kalau dia ada Instagram account, dia iklankan dalam Instagram. Kalau dia ada dia punya YouTube channel, dia akan iklankan di YouTube. Dan juga online marketing ni termasuklah juga di website kata apa yang mengiklankan tentang penjualan hartanah. Okey, contohnya macam mana? Okey, contoh dalam mudah.my, dalam iProperty, dalam DH Property, dalam property prop social, dalam marketplace, macam-macam lah, macam-macam platform online yang mana ejen hartanah ni akan menggunakan platform-platform online tersebut untuk mengiklankan hartanah tuan-tuan perempuan semua. Okey. Yang ketiga secara online ni, okey, mereka juga biasanya dah ada network. Network ni maksudnya rangkaian, rangkaian di mana mereka biasanya bekerjasama dengan ramai lagi ejen-ejen hartanah di luar sana. Okey, sebagai contoh macam dulu, 2 hari lepas saya ada terangkan tentang 2 hari lepas, baru semalam saya ada terangkan tentang sama ada tuan-tuan perempuan boleh melantik ejen hartanah tu secara eksklusif, eksklusif ataupun yang kita panggil secara terhad lah. Eksklusif tu maksud dia, maknanya tuan-tuan perempuan lantik seorang saja ejen untuk menguruskan penjualan hartanah tuan-tuan perempuan. Okey, itu maksud eksklusif. Ataupun satu lagi yang kita panggil pelantikan secara general ataupun non-eksklusif. Okey, non-eksklusif ni maksud dia tuan-tuan perempuan melantik ramai ejen hartanah. Bukan seorang aja tapi beberapa ejen hartanah. Okey, itu sekiranya pelantikan tu dibuat secara non-eksklusif ataupun general. Okey, jadi mana-mana pelantikan ni tak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya kata tuan-tuan perempuan memberi mandat kepada seorang sahaja ejen hartanah, pelantikannya secara eksklusif untuk seorang saja ejen hartanah, tidak bermakna ejen hartanah ni akan bekerja berseorangan, tidak. Biasanya ejen hartanah yang mendapat lantikan eksklusif ni dia akan gunakan rangkaian ataupun network yang dia ada untuk bantu dia mengiklankan hartanah tuan-tuan perempuan tu juga. Jadi maknanya secara online tadi, dia akan menggunakan platform. Yang pertama tadi kita gunakan social media, yang kedua tadi kita gunakan website ataupun portal-portal hartanah. Yang ketiga tadi dia gunakan network. Network ni biasanya ejen hartanah ni dia ada dia punya Telegram channel, dia ada Telegram group, dia ada WhatsApp group. So maknanya gunakan platform-platform yang sedia ada tu di mana dia boleh outreach ataupun dia boleh kembangkan lagi dia punya rangkaian tu dengan mengiklankan hartanah tuan-tuan perempuan semua kepada ejen-ejen lain yang berada di dalam network dia. Secara tak langsung bila dia dah kembangkan, dah war-warkan hartanah yang tuan-tuan perempuan ingin jualkan tadi tu kepada rangkaian network yang dia ada, kepada ejen-ejen hartanah di dalam network dia tadi tu. Ejen hartanah di dalam network dia tadi tu boleh kembangkan lagi, boleh spreadkan lagi berita tu kepada masyarakat di luar sana yang mungkin berminat dengan hartanah yang tuan-tuan perempuan ingin jualkan. Itu antara sebablah kenapa kita boleh ataupun kita disyorkan untuk menggunakan khidmat seorang perunding hartanah. Alright, itu tadi pengiklanan secara online. So yang kedua kita gunakan juga sebagai perunding hartanah biasanya mereka akan gunakan juga teknik pengiklanan secara offline. Pengiklanan secara offline ni macam mana? Macam mana pula yang dia nak buat? Offline ni biasanya ejen-ejen hartanah ni dia akan print banner dan juga banting. Banting ni bukan banting Selangor tu tapi banting ni BUNTING, bukannya bunting. Bunting tu lain. Banting ataupun banner. So banting ataupun banner ni biasanya mereka akan print dan mereka akan gantung banting ni ataupun banner ni di hadapan rumah yang tuan-tuan perempuan ingin jualkan. Itu sebagai salah satu cara pengiklanan offline. Selain tu apa lagi? Mereka juga akan print out apa yang dipanggil sebagai pamphlet ataupun leaflet. So pamphlet ataupun leaflet ni mereka akan edarkan di sekitar kawasan perumahan ataupun di taman perumahan rumah yang tuan-tuan perempuan ingin jualkan tadi. So maknanya
pengiklanan offline ni banyak banyak cara lah. Itu antara benda yang saya sebutkan tadi tu, melalui print out, banner dan banting dan juga leaflet. So boleh diedarkan leaflet tadi tu kepada masyarakat umum yang berada di kawasan sekitar tu lah. Okay, jadi offline marketing ni biasanya kita panggil offline marketing sebagai localized marketing. Localized marketing ni maksud dia untuk menarik perhatian prospek yang berada di kawasan sekitar taman perumahan tersebut ataupun yang berdekatan dengan kawasan perumahan tersebut lah. Okay, so itu antara cara-cara pengiklanan offline marketing. Okay, yang ketiga ejen-ejen hartanah juga biasanya akan buat apa yang dipanggil sebagai open house. Okay. Open house ni biasanya saya syorkan lah untuk dibuat oleh ejen-ejen hartanah ni bagi menjual hartanah yang mungkin di dalam kategori cold listing. Cold listing ni maknanya hartanah yang mungkin harganya bernilai mungkin 800,000 ke atas, yang agak sukar untuk dijual ataupun sukar untuk mendapat prospek buyer. Jadi mereka boleh melakukan apa yang dipanggil open house. Okay, macam mana cara nak buat open house ni? Okay, open house ni mereka akan war-warkan di dalam social media, melalui online marketing, ataupun melalui offline marketing dengan print out leaflet, print out banner, banting dan sebagainya. Mereka akan gantung di sekitar kawasan tersebut dengan cara menjemput seramai mana orang yang berminat untuk hadir ke rumah tersebut. Okay, untuk buat open house. Okay, contoh katalah hari ini anda sebagai ejen hartanah berhasrat untuk menjalankan marketing secara melalui cara open house. Okay, so bila nak buat open house tu, anda print out flyers, leaflet dan sebagainya, anda edarkan. Okay, dalam leaflet tu, dalam flyers tu anda dah nyatakan secara jelas lah, okay, berapa hari bulan open house tu akan dibuat, pukul berapa sampai pukul berapa, dan apa attraction yang akan ada melalui open house tadi. Okay, open house ni memang kadang-kadang setengah orang cakap benda ni old school bercara, tapi benda ni sebenarnya boleh menarik perhatian prospek juga. Dan ramai sebenarnya ejen-ejen hartanah yang dah berjaya menjual rumah yang mereka iklankan tu melalui cara open house ni. Okay, so kita tidak boleh menafikan dan kita tak boleh kata teknik ni dah lama sangat lah coach. Okay, benda ni mungkin orang dah tak pakai lagi lah, orang dah tak minat lagi lah. Sebenarnya tidak. Okay, kadang-kadang cara-cara teknik-teknik yang dah terpakai sejak dulu lagi ni pun kadang-kadang cara tu mujarab juga. Okay, boleh juga menarik perhatian bakal-bakal prospek untuk hadir dan buat viewing kat rumah yang anda nak jualkan lah. Okay, so itu antara cara macam mana anda boleh buat offline marketing. Okay, apa lagi cara offline marketing yang Ren buat? Okay, Ren juga biasanya akan buat cold calling. Okay, cold calling ni pun salah satu cara yang kita panggil old school juga. Okay, sebab apa? Kebanyakan Ren ni, macam yang saya kata tadi, dia ada farming area dan dia dah ada senarai bakal-bakal pembeli yang berminat. Okay, jadi dia akan contact daripada database yang dia ada tu, dia akan telefon, dia akan contact, dia akan WhatsApp bakal-bakal pembeli yang berada di kawasan sekitar rumah yang tuan-tuan puan ingin jualkan tadi tu, dan mengajak bakal-bakal prospek ni untuk hadir buat viewing dengan mereka. Okay, itu salah satu cara bagaimana mereka boleh menarik perhatian bakal-bakal pembeli untuk hadir menengok ataupun buat viewing ke atas rumah yang anda ingin jualkan lah. Jadi bila anda dah melantik seorang ejen hartanah, anda tak perlu lagi buat semua tu. Okay, semua tu diuruskan oleh perunding hartanah ataupun ejen yang telah anda lantik. Kan mudah macam tu. Tak payah susah-susah. Dan anda tak perlu bayar satu sen pun untuk perkhidmatan yang mereka lakukan ni. Maksud saya tak payah bayar satu sen tu, maknanya kos-kos untuk anda buat pengiklanan tadi tu dah ditanggung oleh ejen tersebut atau perunding hartanah tersebut, yang mana anda hanya perlu bayar sekiranya ejen tersebut berjaya menjual rumah anda sahaja. Kalau dia tak berjaya nak menjual rumah anda, tak ada masalah, tak perlu nak bayar mereka apa-apa. Itu bagusnya bila kita lantik ejen hartanah. Okay? Dan jangan salah faham bila saya cakap anda tak perlu bayar apa-apa di situ. Okay? Orang kata apa, bila kederat mereka, titik peluh mereka telah curahkan untuk membantu anda mencari buyer. Okay, bila dah ada buyer, bila dah ada prospek yang bersetuju untuk membeli hartanah yang
anda ingin jualkan, okey, sepatutnya anda mengikutlah khidmat nasihat yang mereka berikan. Okey, sebagai contoh, katalah ada prospek buyer ni berminat nak beli. Okey, katalah sebagai contoh anda ingin jualkan hartanah anda tadi tu pada harga RM450,000. Okey, RM450,000. Okey, dan ejen ni pun telah mendapat prospek buyer yang sanggup untuk membeli rumah anda, tapi harganya dikurangkan daripada RM450,000 menjadi RM445,000 sebagai contoh. Okey. Jadi, secara tak langsung bila anda tengok ejen ni dah buat segala macam usaha, segala macam usaha dah dilakukan oleh ejen tadi untuk menarik bakal pembeli, dan dia berjaya mendapatkan bakal pembeli yang sanggup membeli rumah yang ingin anda jualkan, tapi harganya agak kurang RM5,000 lah berbanding dengan harga yang anda tawarkan, iaitu RM450,000. Dia sanggup tawarkan dengan harga RM445,000. Okey, jadi bagi saya sedikit sebanyak bila anda dah tengok ejen ni dah buat segala macam effort, segala macam usaha, tapi dia orang kata apa, penawaran yang dibuat oleh bakal pembeli tadi tu kurang daripada apa yang anda ingin dapatkan. Okey, sebaik-baiknya anda pertimbangkanlah untuk menerima tawaran tersebut. Okey, secara tak langsung benda ni, sebab sekarang ni dalam keadaan pasaran, keadaan market sekarang ni memang terus terang saya cakap, kalau dapat jual, ada orang yang offer, itu dah cukup bagus. Okey, bukan saya nak menakutkan anda semua sebagai penjual, tapi inilah hakikatnya sekarang ni. Okey, ada rakan saya yang sebelum ni pernah kata apa, cuba untuk menjual rumah dia. Dia letakkan satu harga, katalah ni sebagai contoh je lah, sebagai contoh, dia letakkan satu harga dan dia berkehendakkan untuk mendapat harga tersebut. Okey, tapi dalam masa yang sama ada penawaran yang dibuat oleh bakal-bakal prospek buyer, yang mana mereka menawarkan harga yang agak rendah berbanding apa yang diinginkan. Okey, dan dia orang kata apa, mula-mula tu dia rasa macam boleh dapat lagi ni buyer yang boleh matchkan dengan harga yang dia nak. Okey, so datang seorang dia tolak, datang lagi seorang dia tolak, datang lagi seorang dia tolak. Jadi masuk kali yang ketiga dia tolak tu, harga rumah tersebut sebenarnya kata apa, kalau tanya pendapat saya lah, berdasarkan kepada apa yang dia ceritakan kepada saya tu, sebenarnya dia telah menolak peluang 3 kali, telah menolak tawaran sebanyak 3 kali, yang mana kali yang keempat tawaran yang dia terima tu agak terlambat dan sebenarnya lebih rendah berbanding tawaran pertama, kedua dengan ketiga yang tadi. Jadi bukan saya nak menakutkan, tapi inilah hakikatnya sekarang. Kalau misal kata anda dah letakkan suatu target untuk harga yang anda ingin jualkan, dan anda dalam keadaan terdesak untuk menjual hartanah tersebut dengan cepat, bagi saya, kalau ada orang menawarkan sesuatu harga yang munasabah, yang sepatutnya anda pertimbangkan, jadi anda seharusnya pertimbangkanlah dengan bijak dan dengan baik. Jangan terus tolak, jangan nampak yang paling tinggi sekali, jangan nampak yang paling tinggi sekali dan itu yang anda ingin kejarkan, sedangkan yang paling tinggi dan apa yang anda ingin kejarkan tu agak sukar untuk diperolehi. Jadi nasihat saya, syur saya adalah ikutlah nasihat perunding hartanah yang telah anda lantik, kerana saya percaya perunding-perunding hartanah ni mereka telah dilatih, mereka telah pun berpengalaman dan mempunyai ilmu yang memang cukup untuk menasihati dan membantu anda mendapatkan prospek pembeli yang berkualiti dan betul-betul berminat untuk membeli hartanah anda. Jadi itulah sebenarnya kata apa, dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh terlalu mendesak, tak boleh terlalu mendesak, tak boleh terlalu memilih, dan tak boleh terlalu orang kata apa, mengikutkan naluri ataupun perasaan kita semata-mata. So rasa-rasa biasanya keyword dia rasa-rasa boleh dapat ni buyer yang lebih tinggi kan, so yang boleh menawarkan harga yang lebih baik dan sebagainya, tapi rasa-rasa tu tak membantu sebenarnya. So itu nasihat saya. So siapa-siapa yang dah join ni, tolong kongsikan apa yang saya sharekan ni kepada rakan-rakan anda supaya lebih ramai lagi yang boleh join lah. So kalau ada apa-apa soalan, silakan kongsikan soalan anda, kita sama-sama bantulah untuk menjawab apa yang anda tanyakan tu.
Okey, so itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, jika terdapat prospek pembeli yang berminat untuk membeli hartanah tersebut, ejen akan memaklumkan kepada penjual untuk membuat temujanji dan membawa prospek pembeli itu ke hartanah tersebut untuk sesi viewing lah. Okay, ini antara kata apa, khidmat yang diberikan ataupun ditawarkan oleh seorang perunding hartanah. Jadi maknanya anda tak perlu lagi susah payah nak jawab telefon, nak jawab WhatsApp, nak balas email ataupun nak balas apa-apa communication dengan bakal-bakal pembeli. Anda dah serahkan semuanya kepada ejen dan biarlah ejen buat kerja mereka, biarlah mereka yang menjawab segala pertanyaan, segala persoalan, dan buat appointment ataupun nak dapatkan viewing appointment dengan bakal-bakal pembeli tadi. Jadi anda dah boleh relax duduk kat rumah diam-diam. Anda tak perlu nak susah payah nak menjawab telefon dan sebagainya. Semua tu akan diuruskan oleh ejen hartanah yang anda lantik. Kan bagus macam tu kan. Kita ni bukannya ada masa sangat. Selalunya kalau macam kita yang sibuk ni, lainlah macam sekarang 14 hari ni tak ada buat apa kat rumah kan. Duduk saja melanguk kat rumah tu, ada orang call ke ada orang jawab WhatsApp tu, mungkin kita boleh reply kan. Tapi kalau time kita dah sibuk nanti, biarlah ejen hartanah ni yang menguruskan. Lantik ejen hartanah yang berkualiti, lantik ejen hartanah yang berdaftar dengan lembaga, dan pastikan mereka ni boleh membantu anda dalam urusan jual beli hartanah. Jadi bila ada bakal pembeli yang berminat untuk beli, mereka akan bawa bakal pembeli ni untuk buat viewing di rumah anda. Anda tak perlu susah payah lagi nak pergi. Mereka akan ambil kunci daripada anda. Kalau katalah anda duduk dekat tempat lain, rumah yang nak dijual dekat tempat lain, ejen ni akan pergi ambil kunci daripada anda, bawa kunci tu, buka pintu dan bawa prospek buyer tadi tu untuk masuk ke rumah yang anda nak jualkan. Anda tak payah nak susah payah nak ikut sekali ke apa, tak payah. Itu semua ejen yang akan uruskan. So itu antara langkah ketiga lah, yang mana ejen hartanah akan bantu anda untuk membawa prospek buyer ataupun prospek pembeli untuk viewing hartanah yang anda ingin jualkan. Kalau sekiranya prospek buyer tadi berkenan dengan rumah yang anda ingin jualkan tadi, apa yang ejen akan buat? So ejen akan meminta prospek buyer tersebut untuk menandatangani borang booking ataupun booking form. Booking form ni ejen macam-macam terma yang digunakan. Ada yang dipanggil ATP, ada yang ejen panggil OTP. Tapi lebih mudah kalau nak bagi tuan-tuan puan-puan faham kat sini, saya gunakan istilah tu booking form lah, ataupun borang tempahan. So bila dia dah ready untuk buyer tadi dah ready untuk bayar booking, ejen akan minta buyer tu sign borang booking form, isikan maklumat-maklumat yang berkenaan di dalam booking form tersebut dan membawa booking form tadi tu berserta dengan earnest deposit ataupun wang cengkeram yang dah dibayar oleh prospek buyer tadi kepada anda sebagai penjual untuk anda consider ataupun anda pertimbangkan. So bila anda dah terima offer ataupun tawaran yang dah dibuat oleh prospek buyer tadi, yang dibawa oleh perunding hartanah yang anda lantik, maka anda bolehlah buat keputusan sama ada nak jual kepada prospek buyer tadi tu ataupun sebaliknya. So macam yang saya ingatkan awal-awal tadi, bukan mudah untuk mendapat prospek buyer. Bukan mudah untuk mendapat orang yang berminat untuk membeli hartanah yang anda jualkan pada satu-satu masa. Kadang-kadang kita terpaksa tunggu sampai berbulan-bulan. Berbulan-bulan, ada tu sampai dah setahun. Setahun diiklankan, rumah tu tak dapat dijual-jual juga. Bila cek-cek balik, rupa-rupanya kawasan tu dah terlalu banyak sangat penawaran ataupun offer yang diletakkan, dan offer yang anda letakkan, harga yang anda tawarkan tu mungkin tinggi berbanding dengan penawar-penawar yang lain. Jadi bila berlaku dalam keadaan macam tu, bila ada prospek buyer yang menawarkan sesuatu harga untuk anda consider, sebaik-baiknya anda considerlah untuk menjual kepada prospek buyer tersebut. Walaupun harga yang diletakkan ataupun harga yang ditawarkan tu lebih rendah berbanding dengan harga yang anda inginkan. Itu nasihat saya. Dalam masa sekarang ni kita tak tahu macam mana keadaannya. So macam sekarang ni sebagai contoh, during COVID-19 punya pandemik ni, ramai di kalangan kita yang mungkin tak dapat bekerja, tak dapat nak meneruskan aktiviti harian. Jadi mungkin mana yang mungkin bergaji tak tetap tu, bergaji hari sebagai contoh,
tak boleh nak bekerja pula dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ni. Jadi dia tak dapat punca pendapatan dan tak boleh nak servis installment kepada bank. Okey, dalam keadaan macam ni memang mereka ni dalam keadaan terdesak untuk menjual tanah-tanah mereka. Dan sebaik-baiknya bila ada penawaran, bila ada orang offer tu teruskanlah, teruskan, kata apa, consider dan kalau boleh jual lah dengan segera. Jangan sampai rumah yang anda pegang tu menjadi beban kepada anda. Okey, itulah nasihat saya. Amirul komen ni kita tengok jap. Biasalah owner jual melebihi market value. Lepas 1 tahun rumah dah buruk, buyer tak nak beli, aset mati. Betul tu. So apa yang Amirul sharekan tu sebenarnya ada benarnya, ada betulnya. Kebanyakan owner-owner rumah, penjual-penjual ni mungkin agak terdesak nak jual cepat, tapi dalam masa yang sama degil. Dia tak nak ikut nasihat perunding tanah. Dan dia rasa dia betul sepanjang masa, dan dia orang Kelantan kata betul seumur kan. So dia betul saja, dia tak nak dengar pendapat daripada orang lain. Kalau macam tu, bahasa kasarnya mereputlah anda. Mereputlah anda. Susah nak jual sebenarnya rumah sekarang ni. Jadi ikutlah nasihat daripada perunding hartanah yang telah anda lantik. Okay? Alright. So pasal booking tadi, okay, berapakah earnest deposit ataupun wang cengkeram yang perlu dibayar? Okay, macam yang saya dah terangkan semalam, biasanya booking yang perlu dibayar untuk rumah subsale ni ataupun rumah second hand ni adalah 3% daripada harga yang ditawarkan. Okay, jadi kalau katalah anda sebagai pembeli, okay, ingin menawarkan harga 200,000 untuk rumah yang anda ingin beli tadi tu, maka anda perlu sediakan booking sebanyak 3% ataupun 6,000 daripada harga yang ditawarkan tadi sebagai bayaran earnest deposit ataupun bayaran booking. Okay, so kena faham kat situ. So bukannya booking isi form bagi form tu dengan IDO je, tak. Anda perlu sediakan cek ataupun bank draft untuk membayar booking, ataupun anda boleh buat online transfer kepada agensi hartanah tu untuk membayar earnest deposit punya payment tadi. Okay, so bukan setakat okay, saya confirm lah nak beli rumah ni, saya sign ni booking form lah. Duitnya mana? Duitnya nantilah saya transfer. Bukan macam tu. Okay, so maknanya duit tu perlu dibayar dengan termeterainya ataupun tanda tangan anda dah diturunkan di atas booking form tadi tu. Dengan serta-merta duit tu anda perlu sediakan dan anda perlu bayar kepada agensi hartanah yang dilantik oleh penjual. Okay? So bila anda dah bayar, anda dah buka cek untuk bayar earnest deposit tadi, maka perunding hartanah akan membawa booking form tersebut dengan cek yang anda dah buka tu, yang anda dah buat tadi tu, untuk dipertimbangkan oleh bakal penjual. Okay? So penjual ni pula bila dia dah terima booking form tadi tu, dia akan, kalau dia setuju untuk terima booking tadi dengan harga yang dah ditawarkan oleh pembeli tadi, maka dia akan menandatangani booking form tersebut, dan cek untuk pembayaran earnest deposit sebanyak 3% tu akan dimasukkan ke dalam akaun siapa? Bukan akaun anda sebagai penjual, tapi akaun agensi hartanah yang ejen yang anda telah lantik tadi. Bukan atas akaun peribadi dia, tapi akaun company, akaun syarikat. Akaun syarikat agensi hartanah yang dah dilantik oleh anda sebagai penjual tadi. Okay, alright. Okay, itu step yang pertama lah. Bila dah setuju untuk bayar booking dan menandatangani borang booking form. Okay, so langkah seterusnya, apa yang pembeli perlu faham? Okay, pembeli perlu menyediakan dokumen-dokumen yang lengkap untuk membolehkan ejen hartanah membantu pembeli submit ataupun menghantar permohonan untuk mendapatkan pinjaman perumahan daripada bank. Okay, lainlah kalau anda beli rumah tu secara cash. Kalau anda pembeli yang membeli secara tunai, maka anda tak payahlah nak buat loan. Tapi kalau anda berhasrat untuk membuat pinjaman, membuat loan dengan pihak bank ataupun pihak LPPSA, kalau katalah government servant buat loan dengan government, kita panggil LPPSA lah, lembaga pembiayaan perumahan sektor awam kan. Okay, kalau anda berhasrat untuk buat pinjaman, makanya dokumen-dokumen yang lengkap perlu anda sediakan bagi memudahkan ejen hartanah
membantu anda untuk submit loan application anda kepada pihak bank. Okey, itu langkah yang seterusnya lah. Okey. Dan kemudian dalam tempoh tertentu, biasanya dalam booking form tu ada dinyatakan dalam tempoh 14 hari. Dalam tempoh 14 hari, sekiranya loan telah diluluskan oleh pihak bank, sekiranya loan telah diluluskan oleh pihak bank, okey, pembeli perlu menyediakan baki 7% deposit. Okey, tadi dah bayar 3%, so ada baki lagi 7%, okey. So 7% tu perlu dibayar ketika mana? Ketika anda sebagai pembeli ingin menandatangani perjanjian jual beli yang dah disiapkan oleh peguam. Okey. So maknanya tadi, okey, step yang pertama, anda dah sign booking form, anda dah bayar earnest deposit 3%. Okey. Step yang kedua, anda perlu compilekan dokumen dan submit loan application anda kepada bank. Itu step yang kedua. Step yang ketiga, bila loan dah lulus. Okay, keyword dia bila loan dah lulus. Okay, bila loan dah lulus, kalau anda berhasrat untuk buat pinjaman dengan bank, okay, bila bank dah luluskan pinjaman anda, okay, anda bolehlah menandatangani perjanjian jual beli dengan peguam. So maknanya in between tu, dalam tempoh 14 hari tu, bila katalah kita nak siapkan loan application anda submit kepada bank. Katalah bila submit kepada bank, dokumen-dokumen yang anda dah bagi kepada bank tu ada yang tak cukup. Ada yang tak cukup. Maknanya pihak bank akan menghubungi anda dan meminta anda untuk mencukupkan ataupun melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk loan processing. Makanya anda sebagai pembeli wajib untuk menyelesaikan ataupun memastikan segala dokumen yang diperlukan oleh pihak bank tu di comply ataupun dipatuhi lah. Jangan pula nanti bila dah submit, okey, katalah sekarang bank ni kadang-kadang ada meletakkan syarat-syarat tertentu, okey. Ada bank yang mungkin menghendaki anda untuk memberi 3 bulan payslip, 3 bulan bank statement. Ada juga setengah bank yang memerlukan anda bagi 6 bulan payslip, 6 bulan bank statement. Dan kebanyakan bank pula dia minta anda untuk bagi sekali EPF punya statement ataupun EA form. Untuk yang ada cukai pendapatan tu, dia minta bagi sekali EA form kan. Okay, jadi dokumen-dokumen ni perlu dilengkapkan dan dihantar kepada pihak bank lah untuk bank proses pinjaman anda dengan mereka lah. Jadi kalau ada yang tak lengkap tu, bank dah call tu, cepat-cepatlah segerakanlah forwardkan dokumen tu kepada pihak bank. Alright. Okay, so maknanya dalam tempoh 14 hari tu, bila loan dah lulus, anda dah kena get ready dengan baki 7%. Okay, 7% tu perlu dibayar masa anda nak sign perjanjian jual beli. Okay, so kat sinilah timbulnya question mark ataupun tanda soal. Okay, peguam yang mengendalikan urusan jual beli ni siapa yang sebenarnya patut lantik? Adakah anda sebagai pembeli berhak untuk melantik peguam anda sendiri, ataupun penjual yang melantik anda kena ikut aja cakap penjual tadi tu, ataupun ejen hartanah yang menguruskan jual beli tu dia yang melantik peguam dan anda perlu ikut dia? Okey, jadi big question mark kat situ. Jawapan kepada persoalan anda tadi tu adalah anda sebagai pembeli berhak untuk melantik mana-mana peguam sekalipun. Tak semestinya anda ikut telunjuk penjual ataupun anda ikut telunjuk ejen. Itu jawapan kepada persoalan tu. Maknanya anda berhak sebagai pembeli nak lantik mana-mana peguam sekalipun anda boleh. Tidak ada apa-apa masalah. Okay, yang penting bila nak melantik peguam ni, nasihat saya adalah anda perlu tengok latar belakang peguam tersebut. Yang penting yang pertama, sama ada peguam tersebut adalah peguam yang berdaftar, peguam yang berdaftar dengan majlis peguam. Bila sebut peguam yang berdaftar dengan majlis peguam ni, peguam tu mestilah ada apa yang dipanggil PC ataupun Practicing Certificate ataupun sijil amalan guaman yang sah. Setiap tahun, diingatkan di sini, setiap tahun peguam perlu memperbaharui lesen amalan guaman dia. So contoh macam saya, setiap tahun kita diwajibkan sebagai peguam, kita diwajibkan untuk renew kita punya practicing certificate ataupun sijil amalan guaman tu dengan majlis peguam. So adalah yuran yang kita perlu bayar kepada majlis peguam, adalah kita punya
PII ataupun indemnity insurance yang kita kena bayar kepada syarikat insurans supaya kita dapat dianugerahkan ataupun ditauliahkan sebagai peguam yang sah. Bila dah keluar sertifikat tu, sijil amalan guaman tu dikeluarkan setiap hujung tahun. Contoh macam tahun 2020 ni, sijil amalan guaman tu sepatutnya saya dah terima pada bulan Disember lagi, ataupun lebih awal daripada tu lagi. Bukannya masuk tahun 2020 bulan Januari baru saya dapat practice certificate tu, tak. Daripada last year lagi sebenarnya saya dah comply dengan semua syarat-syarat yang ditetapkan oleh Majlis Peguam, dan pada bulan Disember tu lagi saya dah dianugerahkan dengan sijil amalan guaman yang sah. Macam mana tuan-tuan puan boleh cek? Boleh cek sama ada peguam tu adalah peguam yang mempunyai sijil amalan ataupun tidak. Anda boleh masuk ataupun layari ke laman web malaysianbar.org.my. So maknanya bila tengok dalam laman web Malaysian Bar ataupun Majlis Peguam, anda boleh tengok di ruangan directory. Di ruangan directory tu anda boleh kenal pasti masukkan nama peguam tersebut dan anda klik search di situ, dan dia akan kalau misal kata nama dia tu tak keluar ataupun tak dinyatakan dalam website Majlis Peguam tu, jadi anda perlu faham bahawa peguam yang anda nak lantik tu bukanlah peguam yang ada sijil amalan guaman yang sah. Itu ingatan dan pesanan daripada saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pelantikan peguam ni anda juga perlu kenal pasti bahawa peguam yang anda ingin lantik tu mestilah peguam yang mahir dalam bidang hartanah, ataupun dalam istilah undang-undangnya kita panggil sebagai conveyancing lawyer. CONVEYANCING, conveyancing lawyer. Cik Zul boleh type tak conveyancing lawyer? CONVEYANCING, conveyancing lawyer. So maknanya tuan-tuan perempuan kena pastikan bahawa peguam yang nak dilantik itu adalah peguam yang memang penghususan ataupun dia punya specialty dia di dalam bidang hartanah ataupun bidang conveyancing. Penting benda ni sebab apa? Ada peguam-peguam di luar sana yang mungkin tidak mahir dalam bidang hartanah. Mungkin penghususan dia lebih kepada bidang civil litigation, ataupun dia buat criminal, ataupun dia hanya buat accident cases, ataupun dia hanya buat kes-kes syariah. So setiap peguam tu dia ada penghususan dia masing-masing. Jadi kalau misal kata nak pastikan yang kes-kes tuan-tuan perempuan ni boleh berjalan dengan lancar, kena pastikan peguam yang tuan-tuan perempuan ingin lantik itu adalah peguam yang mahir dalam bidang hartanah ataupun conveyancing. Conveyancing. So tu satu istilah yang baru yang saya dah ajar pada tuan-tuan perempuan semua pagi ni. Alright. So bila nak lantik tadi, yang pertama mesti ada sijil amalan guaman yang sah. Yang kedua mestilah dia adalah seorang peguam yang pakar ataupun mahir dalam bidang hartanah. Yang ketiga, peguam tu mestilah kita tengok track record dia tidak ada apa-apa masalah lah. Nak tahu sama ada peguam tu okey ataupun tidak, kita bolehlah bertanyakan dengan rakan-rakan ataupun sahabat-sahabat kita yang pernah menggunakan khidmat dia, sama ada peguam tu jujur dan amanah dan menjalankan perkhidmatan secara convincing. Salah tu Cik Zul. CONVE convey CONVEYANCING, conveyancing. Baru betul ni yang Cik Zul type ni convincing tu lain dah tu maksudnya kan. Conveyancing, CONVEYANCING, conveyancing. So bolehlah buat temuduga sikit bila nak jumpa peguam tu. Janganlah main tiba-tiba je duk percaya bulat-bulat macam tu je. Buat temuduga dulu, cek dengan rakan-rakan, kawan-kawan tuan-tuan perempuan yang mungkin pernah berurusan dengan dia. Tanyalah macam mana dia punya perkhidmatan dia okey ke tidak, boleh dipercayai ke tidak. Sebab kadang-kadang saya pun malu nak mengaku kat sini. Kebanyakan peguam-peguam hartanah kat luar sana tu memang anda perlu cek dululah track record dia macam mana. Kadang-kadang bukan semua salah lagi tu Cik tu. Itu apa tu? CONVEYANCING. Salah. CONVEYANCING. Conveyancing. CONVEYANCING.
ANCING. Okay, tak apalah. Nanti kalau sekejap lagi saya lepas habis saya live ni, saya akan komen dekat ruangan komen nak betulkan balik. Ni sekarang ni nak type susah pula kan, sebab saya tengah buat live ni. Okay. So, 3 perkara tadi tu lah. Satu, mesti ada siri amalan guaman yang sah. Yang kedua, mestilah mahir dalam bidang hartanah. Yang ketiga, trustworthy lah. Trustworthy tu yang paling apa ni? Oh, tengah drive macam mana boleh tengok live ni, Cik Zul? Bahaya tu. Kalau tengah drive tak apalah. Nanti apa, bila dah ni nanti repeat balik, tengok balik apa yang saya type dekat ruang komen tu, saya betulkan. Okay? Tak apa Cik Zul. Terima kasih banyak. Nak drive gimana tu? Time-time PKP ni duduk rumah diam. Jangan pula bawa apa klien pergi viewing pula time-time macam ni. Alright. Okay, seterusnya bayaran baki deposit tadi perlu dibayar oleh pembeli kepada stakeholder akaun peguam. Okay. So maknanya tadi yang 3% earnest deposit dibayar ke dalam stakeholder ataupun client's account agensi hartanah. Okay, itu untuk 3% earnest deposit. Okay. Yang baki 7% balance deposit. Tadi earnest deposit, yang ni baki 7% balance deposit pula. Balance deposit tu perlu dibayar ke dalam akaun stakeholder ataupun akaun pemegang amanah peguam. Ataupun kita panggil solicitors client's account. Okay, client's account ni maknanya akaun hanya dikhususkan untuk menyimpan duit-duit yang klien bayar. Itu yang paling mustahak untuk difahami lah. Okay. Untuk pengetahuan semua, peguam ni dia ada 2 akaun. Dalam mana-mana firma guaman sepatutnya dia kena ada 2 akaun. Dia kena separatekan, dia kena pecahkan pada 2 akaun. Akaun yang pertama yang kita panggil sebagai solicitors clients account, ataupun akaun anak guam. Okay, jadi duit-duit yang dibayar oleh anak guam perlu dimasukkan, perlu didepositkan di dalam clients account. Okay, untuk tujuan apa? Client's account ni tujuan dia untuk, contoh macam tadilah, stakeholder money ni ataupun duit-duit deposit, duit-duit baki harga jual, semua tu tak boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh peguam. Dia mesti masuk dalam client's account. Okay, itu yang diwajibkan oleh majlis peguam lah. Okay. So account yang kedua kita panggil dia sebagai office account. Okay, sorry. Office account. Office account ni pula adalah duit-duit yang digunakan untuk perbelanjaan admin ataupun office punya perbelanjaan, expenses dia. Contoh macam untuk bayar gaji staff, untuk bayar sewa office, untuk bayar bil-bil elektrik, bil air, bil api, semua tu kan. Jadi semua tu kita gunakan duit di dalam office account. Jadi contoh macam katalah tuan-tuan perempuan bayar legal fee, legal fee tu akan dimasukkan ke dalam office account lah, untuk tujuan perbelanjaan kita nak spend, bayar gaji staff dan sebagainya. So itu sebenarnya yang diwajibkan untuk mana-mana firma guaman. Dia mesti ada client's account, dia mesti ada office account. Jadi duit untuk bayar baki deposit 7% tu peguam perlu masukkan di dalam client's account dan tak boleh dibelanjakan sewenang-wenangnya. Okay? Dia hanya boleh digunakan untuk tujuan klien punya expenses sajalah, untuk file-file yang dikendalikan oleh peguam tersebut. Okay? Jadi macam yang saya tulis dalam buku saya ni, okay, duit yang dimasukkan dalam client's account tadi, yang baki deposit tu, perlu digunakan oleh peguam untuk menyelesaikan apa-apa tunggakan yang ada ke atas hartanah tersebut. Okay, contohnya tunggakan tu macam bayaran cukai tanah, bayaran cukai pintu, okay, bayaran bil utility, bayaran maintenance. Okay, jadi semua tu digunakan duit daripada 7% deposit yang dah dibayar oleh pembeli kepada lawyer tadi. Jadi itulah sebenarnya kegunaan kenapa duit tu perlu dimasukkan dalam stakeholder account, stakeholder account peguam. Jadi duit tu digunakan oleh peguam untuk menjelaskan apa-apa tunggakan yang ada terhadap hartanah tersebut. Okey, itu sebenarnya tujuannya. Okey. Bila ada lebihan daripada situ, lebihan selepas ditolak tunggakan yang sedia ada, barulah peguam akan lepaskan ataupun release duit baki yang ada tu kepada penjual. Okey, faham Okey, so kalau tak faham tanya Okey, so ini penjelasan yang saya rasa paling mudah untuk tuan-tuan puan fahami.
Okey, maknanya duit baki deposit 7% dimasukkan dalam stakeholder account peguam. Peguam gunakan duit tu pertama-tamanya adalah untuk menyelesaikan segala tunggakan yang ada terhadap hartanah tersebut, dan selepas ditolak tunggakan yang dah dibayar kepada pihak-pihak ketiga tadi, kepada siapa? Kepada pejabat tanah untuk selesaikan cukai tanah, kepada majlis perbandaran untuk selesaikan cukai pintu, kepada syarikat-syarikat utiliti, TNB, Syabas, Indah Water, untuk menyelesaikan bil-bil utiliti, kepada JMB ataupun Management Corporation untuk selesaikan tunggakan maintenance. So dah settle semua tunggakan ni, barulah duit yang lebihan tu dibayar kepada penjual lah, diriliskan kepada penjual. Okay. Penjual boleh mengarahkan peguam untuk menggunakan baki deposit tersebut bagi menyelesaikan segala tunggakan yang ada ke atas tanah tadi. Okay. Setelah peguam membuat bayaran penyelesaian tunggakan menggunakan baki deposit, peguam boleh melepaskan wang baki yang tinggal kepada penjual. Okay, ini ada dinyatakan dalam buku saya lah. So boleh tengok dalam buku ni. Okay. Jika ada terma-terma lain yang ingin dimasukkan oleh pembeli, contohnya sekiranya pembeli itu berhasrat untuk membayar baki deposit 7% tu melalui pengeluaran EPF ataupun melalui pengeluaran akaun 2 QWSP. Okey. Jadi dalam booking form, yang ejen tanda tangan dengan pembeli tadi tu, booking form tersebut mestilah diletakkan. Terma tu mestilah dimasukkan. Okey. Pembeli berhasrat untuk membayar baki deposit 7% melalui pengeluaran akaun 2 EPF. Jadi perlu dimasukkan dalam booking form. Sebab apa saya cakap syarat tu perlu dimasukkan dalam booking form? Pertama, untuk memudahkan kita memaklumkan kepada penjual lah. Kita nak maklumkan kepada penjual, Encik, buyer ni dah confirm dah beli, dia dah bayar dah 3% earnest deposit. Ni cek yang dia bayar 3% earnest deposit buat atas nama agensi saya. Tapi baki 7% lagi, masa nak sign SMP tu dia tak boleh nak bayar. Dia hanya boleh bayar dengan pengeluaran EPF. So ejen ni pula, tugas dan tanggungjawab ejen pula adalah untuk memastikan bahawa akaun 2 EPF pembeli tadi ni memang ada duit yang cukup. So kita perlu mendapatkan salinan EPF statement daripada pembeli tersebut, dan ejen perlu filter dulu sebab ada duit di dalam akaun 2 bank EPF statement tersebut adalah cukup untuk menjelaskan baki 7% deposit. So kena faham dan kena buat kerja lah. Maknanya REN ni kena buat kerja, dia kena pastikan, dia kena filter dulu. Check dulu akaun 2 ada baki berapa banyak dan cukup tak untuk settlekan balance deposit tadi melalui pengeluaran EPF tu. Right. So bila dah terima borang booking form tu, maknanya penjual tu kena bersetuju lah. Penjual tu kena bersetuju. Kalau misalnya kata penjual tak bersetuju, dia nak cepat pakai duit, nak pakai duit segera, masa dah sign SMP, duit baki deposit tu dia expect dapat segera dengan dia. So kita kena terangkan kepada dia, sebenarnya proses untuk keluaran EPF ni tak makan masa yang terlalu lama. Bila dah sign SMP, dah stamping SMP, dah sign letter offer, dokumen dah lengkap, kita submit ke EPF proses benda tu paling-paling lama pun dalam 2 minggu. Jadi saya mengharapkan Encik sebagai penjual boleh bersabar dan boleh tunggu sekejap. Sebab insyaAllah dalam tempoh 2 minggu EPF dah boleh withdrawkan duit EPF akaun 2 bayi. Encik bolehlah dapat duit tu daripada peguam lah. So bila EPF release duit yang baki deposit tadi tu, sebelum tu satu lagi yang saya lupa nak beritahu. Dalam booking form dah dimasukkan, jadi peguam pula bila dia nak buat SMP, dia kena masukkan klausa di dalam SMP tersebut juga. So maknanya dalam SMP tu peguam perlu nyatakan ada satu klausa yang mengesahkan bahawa baki deposit sebanyak 7% tu dibayar melalui pengeluaran EPF. So kena masukkan dalam SMP jugalah. So itu antara tanggungjawab yang mana ejen perlu lakukan dan juga peguam perlu lakukan bila nak finalisekan terma-terma di dalam perjanjian jual beli. Right? So duit tu bila EPF release, EPF akan release kepada siapa? EPF akan release duit tu terus ke dalam akaun pembeli.
Kena faham dia bukannya dikeluarkan daripada EPF tu dia akan masuk ke akaun peguam, tidak. Dia akan masuk dulu ke akaun pembeli. Sebab yang berhak untuk menerima duit EPF tersebut hanyalah pembeli itu sahaja sebagai pemegang akaun EPF tersebut. Jadi bila kita nak submit permohonan untuk mengeluarkan EPF, kita sebagai pembeli perlu melampirkan bank statement ataupun penyata akaun bank kepada pihak EPF. Sebab pihak EPF memerlukan nombor akaun bank simpanan kita tu. Katalah akaun kita dengan Maybank sebagai contoh. So maknanya kita kena photostate satu kopi yang mana di dalam bank statement tersebut ada dinyatakan nama penuh kita dan juga nombor akaun kita. Dan dokumen tu perlu dihantar serah kepada KPSP bersama dengan dokumen-dokumen yang lain. Okay, nanti topik tentang dokumen nak submit ke EPF tu saya akan kupas di kelas online yang akan datang ni, sebab ada topik khas yang kita akan bincangkan tentang benda tu. Ni just nak cerita pasal terma yang perlu dimasukkan, yang kita perlu nyatakan dalam booking form dan juga dalam SMP saja. Okay, so setakat ni faham ke apa yang saya tekankan? Senyap je yang lain-lain ni. Ada orang ke tak ada orang ni? Kalau ada tolong komen lah sikit faham coach. Okay, boleh teruskan coach. So itulah baru semangat sikit saya nak bercerita kan. Ni macam saya cakap seorang-seorang ni, tak ada orang lah kat sebelah sana. Saya tengok ni macam ada orang tapi tak ada pula yang komen ni kan. Okay, cuba komen sikit. Cik Zul aja yang komen ni, banyak-banyak yang masuk ni. Cik Zul tengah driving pun boleh komen. Bahaya Cik Zul ni kan. Okay, apa lagi Okey, perenggan yang terakhir tu. Begitu juga jika ada apa-apa syarat tambahan lain. Sebagai contoh, jika pembeli berkehendakkan penjual memperbaiki apa-apa kerosakan yang ada di rumah tersebut, sebelum penyerahan kunci dibuat, maknanya terma tersebut perlu dimasukkan dalam booking form tu juga. Okey. Ada setengah bakal pembeli ni, bila dia nak beli rumah tu, dia buat inspection ataupun dia buat viewing dengan ejen, dia nampak ada perkara-perkara yang tak sedap dipandang mata lah kat rumah tu. Dan dia komplain pada ejen. Jadi bila dia komplain pada ejen, maknanya ejen perlu nyatakan apa yang tidak puas hati bakal pembeli tu perlu dimasukkan di dalam booking form tadilah. Okay, contoh katalah dia ambil gambar atap tu ada bocor, ataupun ada orang kata cat tu ada yang terkopik katakan, so ataupun tombol pintu tu pecah sebagai contoh. Jadi maknanya sebagai ejen, bila ada komplain yang dinyatakan oleh pembeli tadi, kita perlu highlightkan dan kita perlu senaraikan komplain-komplain tadi tu di dalam booking form tu juga. Okay. Yang ada juga yang tanya saya, booking form ni selai je, ruangan yang nak masukkan tu tak cukup. Kat mana kita nak tuliskan benda tu coach? Jadi jawapan saya adalah, kalau booking form tu tak ada ruang untuk anda masukkan, anda boleh ambil A4 paper, one piece of paper, anda boleh tuliskan, komplain yang dibuat oleh bakal pembeli tadi tu di dalam kertas A4, dan pastikan yang dah ditulis tu, minta pembeli tadi tanda tangan dan minta juga penjual tu tanda tangan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahawa tidak ada apa-apa perbalahan setelah perjanjian jual beli itu ditandatangani, dan lawyer biasanya akan ambil maklumat yang dah dinyatakan dalam booking form tadi tu, dia akan ambil dan dimasukkan sekali di dalam perjanjian jual beli sebagai terma tambahan. Lainlah sekiranya penjual tu dah bagi tahu awal, kepada ejen, saya akan jual rumah ni on as is where is basis. Berbelit lidah nak sebut kan, as is where is basis. Maksud dia, saya nak jual rumah ni dalam keadaan seadanya. Maknanya kalau ada apa-apa kerosakan, ada apa-apa kecacatan ke atas rumah ni, perlu ditanggung dan diperbaiki sendiri oleh pembeli. Kalau penjual awal-awal lagi dah bagi tahu macam tu, maksud dia kita kena bagi tahu kepada pembeli yang segala kerosakan, segala cacat celah kat atas rumah ni memang pembeli perlu perbaiki sendiri dan penjual tak akan tanggung kos-kos untuk repair. So kena beritahu dengan pembeli tadi macam tu.
Okay, dan dalam booking form tadi tu pun kena nyatakan rumah ni dijual on as is where is basis, dan peguam juga bila nak buat perjanjian jual beli biasanya memang akan ada clause yang menegaskan bahawa hartanah tersebut dijual pada keadaan seadanya ataupun as is where is basis. Okay. Jadi kalau dalam keadaan macam tu maknanya penjual tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk memperbetulkan segala kerosakan yang ada seperti mana yang diminta oleh pembeli. Okey. Cuma kadang-kadang lah dalam keadaan sekarang ni kan, banyak pembeli ni yang banyak songeh, orang kata banyak songeh, banyak orang kata komplain macam-macam kan jadi kita sebagai ejen, sebagai perunding hartanah kena bijak lah. Kena bijak katalah contoh macam yang selalu saya dengar kebanyakan brand-brand yang berpengalaman, perunding-perunding hartanah yang berpengalaman ni dia terpaksa bersilat, berkungfu, macam-macam cara lah untuk dia pastikan yang bakal buyer ni sign borang booking form tu dan setuju untuk proceed dengan pembelian tu. Macam mana cara dia Okay, katalah dia estimate ada rosak, tombol pintu pecah, ada tingkap yang tak boleh tutup, lepas tu ada cat yang terkopek, lepas tu ada pipe yang bocor. Dia dah estimate dah, congak kira-kira semua kerosakan yang ada ni kalau nak repair, dia panggil Indon ke, dia panggil handyman mana-mana ke datang untuk betulkan, congak lebih kurang dalam 700 lah kosnya. 700 kosnya. Jadi dia kira-kira rumah ni kalau aku dapat jual, komisen aku 3%. Tolak agensi punya bahagian yang aku dapat bersih katalah lebih kurang dalam 5,000 sebagai contoh. Jadi dia nak pastikan yang bakal buyer ni setuju untuk sign booking form tu, dan dia tahu yang owner ni memang daripada awal lagi dah cakap aku jual rumah aku ni macam ni keadaannya, as is where is basis, aku tak nak tanggung apa-apa. Owner dah cakap macam tu, penjual dah cakap macam tu. Jadi kita tersepit kat tengah-tengah, kita nak buat macam mana? Jadi nasihat saya kepada ejen-ejen ni, gunakanlah kebijaksanaan anda. Kalau anda dah congak, dan anda kena beritahu dengan buyer tu tadi, yang saya nampak, yang cik highlightkan sekarang ni, benda ni, ini yang saya perlu betulkan, dan saya masukkan benda tu dalam booking form, cik dah sign, penjual pun dah sign. Tak apalah, kalau kos ni saya dah estimate lebih kurang dalam 700-800, jadi saya akan keluarkan duit saya untuk betulkan daripada komisen yang saya dapat tu daripada penjual. Nampak ke tak nampak? Bijak ke bijak? Sekurang-kurangnya bila anda cakap macam tu, ini akan melegakan hati pembeli tadi. So dia fikir, so macam katalah anda mungkin nak exaggerate kat situ. Ni kena main psikologi dengan buyer tu. Anda dah kira-kira dan cungak kan, anda dah biasa dah panggil mana-mana tukang repair ni, dia dah kira apa semua ni. So anda dah cungak, kos lebih kurang dalam 700-800 lah kan. So anda kira-kira anda punya komisen anda dapat lebih kurang dalam 5,000 kan. Apalah sangat nak keluarkan dalam 700-800 tu untuk pastikan buyer tu sign booking form dan bayar booking. So maknanya dalam hal macam ni anda perlu menggunakan budi bicara anda sebagai ejen untuk memastikan pembeli tadi tu komit dan teruskan pembelian tu dengan anda. Jadi ini nasihat saya. Jangan kata no lah dalam apa-apa deal ni. Seboleh-bolehnya kita cuba orang putih kata exit to parties punya request lah. Kalau kita tengok buyer ni memang ketegak, dia tak boleh nak berunding, dia nak suruh betulkan juga. Yang vendor ni pula tak nak betulkan, janganlah pula kita kata tak boleh encik, ni memang macam ni lah keadaan encik, kalau encik nak beli macam ni lah keadaannya. Saya tak boleh nak buat apa-apa, vendor ni memang dah cakap kat saya dia nak jual rumah ni keadaan ni macam ni je kan. Janganlah buat macam tu, rugilah. Kalau betul-betul buyer tu dah memang berkehendakkan nak beli, anda cakap macam tu, anda tak buat congak, tak buat kira-kira berapa yang sepatutnya anda boleh korbankan untuk settlekan urusan nak betulkan rumah tu balik. Jadi bagi saya benda tu tak bijak lah. Jadi cara yang langkah yang terbaik adalah anda terpaksa mengorbankan sikit komisen anda tu untuk memperbetulkan kerosakan yang ada tu, anda korbankanlah sikit. Sekurang-kurangnya deal tu berjaya dan menjadilah. So inilah nasihat saya. Amirul Aizat, fokus, faham coach. Zaman lah ni belajar sambil makan spaghetti. Alhamdulillah. Ni belum puasa ni boleh nak makan kan. Assist varies basis. Ni betul. Keluar modal sikit, cara nego.
Kalau tak dapat melepas kan. Okay, so maknanya kena pandai gunakan budi bicara masing-masing. Kena pastikan yang pembeli itu setuju dengan syarat yang kita kenakan. Dan kata apa, kalau kita terpaksa korbankan duit sikit, kita korbankanlah duit kita untuk pastikan pembeli itu komit dan bersetuju untuk belilah rumah tu dengan kita. Itu salah satu cara untuk kita orang panggil give and take lah. Nak pastikan dia tu menjadi. Okay. Dan kalau katalah penjual tu ingin menjualkan hartanah tersebut secara fully furnished. Fully furnished ni maknanya lengkap dengan perabot, lengkap dengan barang-barang elektrik. So perkara ni pun perlu dinyatakan di dalam booking form. So kena masukkan dalam booking form hartanah ni dijual secara fully furnished. Nak lagi bagus, yang saya syorkan sangat-sangat adalah anda perlu senaraikan setiap item yang dijual bersama dengan rumah tersebut. Anda perlu senaraikan satu persatu. Okay. Lebih baik sekiranya anda ambil gambar item-item yang ada yang nak dijual bersama dengan rumah tersebut tadi tu. Anda ambil gambar dan anda letakkan item-item tersebut di dalam booking form tadi. Anda lampikan, anda print, tak payah gambar besar-besar. Janganlah print satu A4 satu gambar, tak. Anda boleh buat collage lah. Buat collage. Mungkin satu A4 tu anda boleh letak 4 keping gambar. 1, 2, 3, 4 kan. Letak 4 keping gambar. Okay, anda printkan. Nak print colour ke, nak print black and white coach? Kalau boleh print colour lagi bagus. Kalau tak boleh nak print colour, nak jimat sangat duit tu, print hitam putih pun tak apa. As long as ada gambar dan tunjukkan barang yang dimasukkan di dalam penjualan tu, termasuk sekali furniture yang ada tu, kita lampirkan gambar-gambar yang telah dipersetujui oleh penjual untuk dimasukkan dalam SNP. Okay, so dalam booking form tu kita letakkan, dalam SNP pun kita kena letakkan. Okay, kalau tak nak print pun tak apa sebenarnya. Anda ambil gambar pakai phone. Okay, ambil gambar tu biar jelas lah. Kalau misal kata gambar tu, katalah fridge kan, fridge, dia punya fridge tu 2 pintu. Janganlah ambil gambar yang pintu atas je, pintu bawah tak nampak. So ambil lah gambar atas bawah kan. So maknanya ambil gambar sebiji fridge tu. Okay, kalau katalah sofa. Okay, sofa tu ada 3, 2, 1 kan. Sofa ada 3, 2, 1. Satu set sofa tu ada 3, 2, 1. Janganlah ambil gambar sebiji sofa yang satu tu je. Ambil lah gambar in general tu. Maknanya ada 3, 2, 1. Maknanya 3, 2, 1 sofa tu kena nampak lah dalam gambar tu. Faham tak? Okay, takkanlah benda tu pun nak kena ajar kan. Dalam saya gurau je. So itu penjelasan yang saya ni. Kadang-kadang ialah benda-benda ni satu persatu. Saya tak nafikan. Ada juga setengah-setengah ejen ni bila saya buat kelas. Bila saya buat seminar tanah yang biasa kita panggil ejen ramai-ramai datang kan. Kadang-kadang ada timbul soalan-soalan yang kelakar-kelakar. Bagi saya memang benda ni boleh fikir logik kot. Tak payah tanya pun tak apa kot kan. Tapi ada juga peserta-peserta seminar tu yang mungkin dia agak lurus bendul. Dia tak berapa faham sangat tentang benda tu, jadi dia tanya satu persatu. Coach, kalau misalnya kita nak ambil gambar ni macam mana? So itu yang saya terpaksa terangkan. Okay, jadi saya harap masih faham lah. So minta maaf lah kalau saya kasar bahasa ke apa. Okay, bukan niat nak merendahkan anda semua. Tapi ini memang hakikatnya macam tu. Ada orang jadi macam tu. Terlalu lurus sangat. Kadang-kadang kita pun susah juga nak bercakap dengan orang yang lurus sangat ni kan. Okay, so itu langkah yang ketiga. Okay, langkah yang keempat. Ejen hartanah juga boleh membantu pembeli untuk membuat permohonan pinjaman perumahan loan dengan mana-mana institusi kewangan. Okey, ni pun saya dah terangkan tadi. So maknanya bila ejen yang bertanggungjawab untuk submitkan loan tu, mesti kita bantu bakal pembeli tadi tu untuk kita hantar serah pendanaan kepada pihak bank lah. Okey. Tak kisahlah anda nak anda nak menggunakan perkhidmatan mortgage consultant ataupun anda nak submit direct kepada pihak banker, tak ada masalah. Okey. Kalau tanya pendapat saya, dia ada pros and cons. Ada pros and cons. Kalau misalnya kata anda menggunakan khidmat mortgage consultant ataupun MC ni, ada pros and cons dia lah. MC ni biasanya dia akan buat reputation dengan pihak banker. So dalam kes-kes macam ni, maknanya anda sebagai ejen, anda tidak ada direct connection dengan banker tersebut. Sebab selama ni bila anda nak submit case, anda nak submit loan application, anda gunakan khidmat mortgage consultant. Yang buat rapport ni biasanya mortgage consultant tu sendirilah. Maknanya anda tak kenal direct dengan banker tu.
Jadi isu dia bila anda nak buat follow up. Bila anda nak buat follow up ni, bila nak contact banker directly memang tak boleh lah sebab anda tak kenal pun banker tu. Anda hanya boleh follow up melalui mortgage consultant tu tadi. Jadi saranan saya sebagai seorang perunding hartanah, kalau boleh bina network anda. Bina network anda bukan hanya terhad dengan menggunakan mortgage consultant semata-mata. Anda sepatutnya berkenal-kenalan yang bina networking anda dengan banker secara directly. Jumpalah mana-mana banker sekalipun, bank Islam ke, bank Muamalat ke, CIMB Bank ke, Bank Maybank ke, tak kisahlah mana-mana pun. As long as anda boleh berkenal-kenalan dengan diorang, anda kenal diorang secara direct. Kalau anda submit case tu kepada banker tersebut, anda boleh follow up secara direct dengan mereka. Terus tak payah lagi kita nak gunakan orang tengah lah. Kalau kita pakai mortgage consultant ni, maknanya kita gunakan orang tengah kan. Okay. Jadi senarai dokumen tu ada saya senaraikan apa dokumen yang perlu hantar serah kepada pihak bank. So jika pemohon makan gaji, apa dokumen-dokumen dia, dan jika pemohon bekerja sendiri, apa dokumen-dokumen dia. Okay, jadi yang ni saya tak perlu nak huraikan lebih lanjut lah. So tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam e-book tu, boleh dapatkan senarai dokumen yang perlu photostate, dan boleh di-emailkan kepada pihak mortgage consultant ataupun pihak banker untuk membuat permohonan loan bagi pihak pembeli yang bersetuju untuk membeli hartanah yang tuan-tuan dan puan jualkan tu. Okay, so dokumen di atas ni boleh dibuat salinan photostate ataupun di-emailkan. So kalau misalnya kata ada keperluan untuk photostate satu persatu tu, photostate tu biarlah photostate yang jelas. Photostate yang jelas. Okay, kalau misalnya kata anda nak ambil gambar dan anda WhatsApp kan, anda kena pastikan gambar-gambar yang anda ambil tu jelas dan nampaklah satu persatu. Nombor yang ada dalam tu, kalau nombor tu 9, kena pastikan nampak nombor tu jadi 9, bukan nombor tu jadi 6 ke, nombor tu jadi 5 ke. Sebab tu saya selalu syorkan sebaik-baiknya anda scan. Anda scan dokumen tu dan anda lampirkan sebagai attachment di dalam email. Bukan setakat anda ambil gambar WhatsApp saja. Saya percaya kadang-kadang setengah orang ni dia nak cepat. Bila nak cepat ni, dia buat kerja alai-balai. Bila buat kerja alai-balai ni, banker ataupun mortgage consultant yang terima dokumen tu tak faham. Dia tak nampak apa yang tertera di dalam gambar yang anda forwardkan kepada dia. Jadi kadang-kadang bila benda tu tak jelas, benda yang paling kita risaukan adalah IC copy. IC copy kita ni kadang-kadang nombor kat IC tu, bila nombor tu tak jelas, dia nak key in dalam sistem tak boleh. Jadi bila kalau key in tersalah key in pula, nombor tu sepatutnya 6 jadi 5 kan, ataupun nombor tu sepatutnya 3 jadi 8. So bila key in salah, sistem tak boleh nak proses lah. Tu antara sebab-sebabnya kenapa saya syorkan sebaik-baiknya anda scan. Scan dokumen tu dan emailkan dokumen tu, ataupun kalau nak WhatsApp pun boleh, tak ada masalah. Dan scan ni sebaik-baiknya scan dalam bentuk PDF. Sebab PDF ni mudah, kita nak buka kat telefon pun boleh, kita nak buka kat komputer pun boleh, tak ada masalah lah. Jadi senarai dokumen tu boleh rujuk. So masing-masing dah ada salinan e-book saya tu, boleh rujuk. Dalam e-book saya tu ada saya nyatakan jika pemohon makan gaji, apa dokumen-dokumennya, jika pemohon bekerja sendiri, apa dokumen-dokumen diperlukan. Right? Okay, so kita tengok sekejap komen Amirul ni. Apa ni? Betul, straight je. Kalau tak owner ke buyer ke kalau tak owner ke buyer ke dan ejen main-main. Kita bukan menjual produk MLM. Yalah. So maknanya kalau nak gunakan khidmat mortgage consultant, kita gunakan khidmat mortgage, tak ada masalah, boleh. Cuma saya syorkan sebaik-baiknya anda berkenal-kenalan secara dekat dengan banker dan kita berurusan secara direct dengan banker, itu lebih baik. Sebab anda nak follow up tu, anda boleh follow up direct dengan banker tu kan. Kalau pakai mortgage consultant ni, yalah, mana tahu kadang-kadang mortgage consultant tu sibuk. Dia bukannya menguruskan satu kes anda saja, mungkin banyak kes yang dia terpaksa uruskan. Jadi mungkin masa yang diambil tu agak panjang berbanding kalau anda boleh communicate direct dengan banker tu. Tapi saya percaya ada mortgage consultant yang saya kenal ni memang reliable, yang boleh kita mengharapkan dia lah. Dan dia boleh bantu tuan-tuan perempuan semua dalam urusan untuk submitkan loan application kepada pihak bank. So ramai kawan-kawan mortgage consultant yang saya kenal tu memang boleh dipercayai, dan memang saya kata salute lah dengan diorang, yang diorang ni memang
boleh diharapkan lah untuk bantu. Okey, itu saja untuk hari ni. Kena saya sambung. Sekarang ni dah lebih daripada sejam dah. Sejam 20 minit dah lebih kurang. Sekarang dah 11.20. Okay, saya rasa cukuplah dulu untuk hari ni. Jangan risau, esok ada lagi. Kita akan sambung lagi topik-topik seterusnya dalam kelas online kita. Okay, setakat yang kita dah ke udara selama lebih kurang 5 hari ni, macam mana? Tuan-tuan perempuan semua dapat sedikit sebanyak ilmu daripada apa yang saya kongsikan ke? Kalau boleh saya nak dapatkan feedback lah daripada tuan-tuan perempuan semua. Kurang-kurangnya saya tahulah apa yang saya bebelkan, apa yang saya war-warkan di dalam kelas online, di dalam rancangan live ini sedikit sebanyak memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan semua. Ataupun tuan-tuan rasa macam apa yang coach cerita ni macam mengarut aja, macam tak ada apa-apa impact pun dengan daily life masing-masing. Buang masa je ikut live kelas online Coach Isaac ni kan. Tak apa, saya mengalu-alukan kalau rasa macam benda tu terlalu on the surface sangat, tak terlalu in depth ataupun tak terlalu mendalam. Kalau rasa-rasa apa yang saya ceritakan ni macam ini budak tadika pun tahu coach. Ini orang tak sekolah pun boleh tahu kan. So saya mengalulkan komen daripada tuan-tuan semua. Saya tak kata apa yang saya terangkan ni yang terbaik. Saya tak cakap macam tu. Tapi sekurang-kurangnya saya cuba nak tap, saya cuba nak memenuhi tuntutan semua pihak. Maksud saya kat situ, kalau saya ceritakan terlalu mendalam, terlalu detail, takut ada di kalangan kita yang mungkin baru dalam bidang hartanah ni ataupun baru join sebagai seorang perunding hartanah ni, dia tak faham. Jadi bila saya buat buku saya, especially bila saya niat saya bila saya tulis buku tips mudah jual beli hartanah ni, niat saya tu adalah untuk membantu semua golongan, bukan nak bantu golongan perunding hartanah ataupun ejen hartanah sahaja. Tapi saya nak bantu semua golongan. Daripada penjual ataupun pembeli sendiri, dan masyarakat umum at large lah. Itu sebenarnya niat saya bila saya tulis buku tu. Dan bila saya buat kelas online ni pun sebenarnya niat saya nak memenuhi permintaan ataupun nak menerangkan kepada semua golongan, bagi semua golongan faham. Jadi kalau ada komen-komen yang membina, konstruktif komen daripada tuan-tuan perempuan semua, saya amat-amat mengalukan. Dan saya harap tuan-tuan perempuan boleh masukkan komen tersebut di dalam ruangan komen, supaya saya boleh memperbaiki lah kekurangan dan kesilapan yang saya buat ni, supaya tak diulangi dalam kelas-kelas online sebelum ni lah. Okay, Amirul dah bagi komen dekat sini, kita baca kejap. Okay, banyak coach, alhamdulillah setiap presenter ada caranya tersendiri dan ada pilihan followers sendiri. Kalau saya rasa tak best, kenapa saya di sini? Okay, best, simple, sempoi, senang faham, tidak terlalu mendalam sampai orang langsung tak faham. Okay, alhamdulillah. Terima kasih Amirul atas komen yang ikhlas. Okay, saya harapkan yang lain-lain pun sama jugalah. Dan siapa yang dah terjebak ikut follow saya punya page ni, saya mengharapkan kalau boleh tuan-tuan perempuan bolehlah letakkan review masing-masing. Okay, kalau boleh selepas siaran live ni pergi ke page Facebook Hartanah dan Anda. Okay, masuk ke ruangan review, masuk ke ruangan review dan letakkanlah review tuan-tuan perempuan semua di dalam tu, supaya saya boleh kenal pastilah feedback yang ikhlas daripada tuan-tuan perempuan semua untuk panduan dan juga sebagai tindakan susulan daripada saya lah. So masuk ke ruangan review dan letakkan komen tuan-tuan perempuan semua di ruangan review tersebut. Kalau boleh letaklah 5 bintang, 5 bintang, okay? Bukan 5H, 5 bintang, okay? Alright. So itu saja untuk hari ini perkongsian saya, dan tebal lagi sebenarnya buku ni. Banyak lagi nak settlekan ni. Berapa banyak pages lagi ni. Tapi jangan risau, saya rasa saya boleh habiskan. Kalau tak sempat kita nak habiskan dalam tempoh 14 hari ni, nanti kita sambung lagi.
Kalau tak sempat nak buat dalam tempoh PKP ni, mungkin selepas tamat aja PKP ni kita akan sambung. Mungkin masanya kalau pukul 10 setiap hari tu tak sesuai, kita akan buat kelas sebelah malam lah kot. So pagi tu kalau misalnya kata lepas ni dah habis tempoh PKP, masing-masing dah pergi ke pejabat, masing-masing dah meneruskan aktiviti harian masing-masing, jadi kita buatlah kelas tu di sebelah malam pula, insyaAllah. Okay, so jangan risau, kalau tak habis perkongsian saya dalam tempoh 14 hari ni, kita continue sampailah tuan-tuan perempuan semua faham apa yang saya bebelkan, apa yang saya dah coretkan dalam buku saya. InsyaAllah tuan-tuan perempuan akan diterangkan dengan lanjut satu persatu, bagi semua faham dan semua boleh belajar daripada apa yang saya kongsikan, insyaAllah. Okay, alright, itu saja perkongsian saya untuk hari ini. So diharapkan anda semua berada dalam keadaan mendapat manfaat lah, mendapat manfaat daripada apa yang saya kongsikan. Dan saya mengharapkan anda semua masih kekal setia duduk di rumah diam-diam, buatlah aktiviti yang bermanfaat bersama keluarga tersayang. Kalau boleh sebelum kita go through kelas online kita yang kita akan sambung pada esok hari ni, tuan-tuan perempuan bolehlah baca dulu, baca dulu buku saya ni, tengoklah apa-apa yang saya coretkan dalam tu, supaya nanti bila saya buat kelas online tu, tuan-tuan perempuan dah bersedia dah, dah tahu dah apa benda yang saya nak ceritakan tu, dan boleh terus bertanya apa-apa soalan yang ingin ditanyakan tu. Okay, so itu saja untuk hari ni. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Okay, sekian sahaja daripada saya, Isaac Ismail. Okay, dan selamat makan tengah hari dekat ni lunch hour tadi. Okay, so kita jumpa lagi esok insyaAllah. Okay, Assalamualaikum, bye bye.